Okay, so hari ini kita akan sambung untuk pertukaran unit. Jadi sebagai ulang kaji, kita dah belajar tentang bentuk piawai kan. Okay, di sini saya nak komen juga. Semasa saya tanda kerja rumah, ada yang tak berapa faham tentang bentuk piawai. Okay, bentuk piawai dia mesti dalam bentuk A darab 10 kuasa B. Di mana A adalah di mana A adalah di antara 1 hingga 10. Maksudnya nilai untuk A ni dia mesti di antara sekurang-kurangnya 1 sampai 10. Mesti kurang daripada 10. Dan B mesti adalah integer. Integer maksudnya nombor bulat lah, contohnya -1, -2 dan sebagainya. So contohnya kalau saya nak tukarkan 2,800. Saya nak tuliskan 2,800 dalam bentuk piawai. So carikan nombor pertama. Nombor pertama yang bukan kosong. Try to see which number at the first place is not 0. So 2 ini, so 2 yang belakang ada nombor lagi tak? Asalkan dia bukan nombor kosong, kita sambung tulis. Cuma kita tambah 1 perpuluhan je. 2.8. 2.8. That means our decimal is here. Darab 10 kuasa. Di sini saya tahu ada yang masih keliru. Sama ada positif ke negatif. Kalau titik ini kita cuba pindah ke belakang, dia adalah positif. Positif. So, pindah berapa kali? 1, 2, 3. That means dia adalah 10 kuasa 3. 2.8 darab 10 kuasa 3. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, kalau saya ada 150000000. Saya nak tulis dalam bentuk piawai. Sebab saya nampak sebenarnya banyak sangat kosong. Jadi, tulis dalam bentuk piawai, saya carikan nombor yang bukan kosong. Nombor pertama 1.5 tu. 1.5 tu. So 1.5 times titik ini kita pindah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So darab 10 kuasa 9. 10 kuasa 9. So 2 ini dia adalah nombor yang lebih besar daripada 1. Contoh ketiga, kalau 0.0078. So you kena cari nombor yang bukan kosong. So yang depan 0007. We are looking at this number 7. So kita nak letak perpuluhan di sini. Perpuluhan di sini. So sekarang perpuluhan 7 ini 7.8 darab sekarang 1, 2, 3. Dia pergi ke depan 1, 2, 3. So perpuluhan dia adalah negatif. So darab 10 negatif 3. So that's why you should put your answer in standard form. Saya nampak ada yang bila dia buat calculation, contohnya kita ada soalan lah, kalau katakan contoh 6,000 darab 10 kuasa 3 Kelvin. Itu saja, tak boleh. Ini bukan bentuk piawai sebab ini 6,000 lagi. You kena permudahkan, kena ringkaskan dalam bentuk piawai. So 6,000 sebenarnya dia sama dengan 6 darab 10 kuasa 3. Darab 10 kuasa 3. Di mana 10 kuasa 3 yang ini, dia adalah 6,000. So jawapan 6 darab 10 kuasa 6 Kelvin. 6 darab 10 kuasa 6 Kelvin. Lepas tu ada satu soalan yang tentang tambah dan tolak kan. Saya tengok balik soalan tu.
dekat sini tak? Bukan. Sekejap. Okey, so soalan G ya. Okey, soalan G sebenarnya kita nak tukar kepada bentuk piawai ataupun tanda-tanda saintifik. Okey, so dia punya trick adalah kalau nak senang, saya nampak ada pelajar mereka buat macam ni tau. Okey, 3 darab 10 kuasa 6 kan. So 3 0 0 0 0 0 0 tambah 6 0 0 0 0. Lepas tu dia dapat jawapan 306 0 0 0 0. Lepas tu tukar lagi 3.06 darab 10 kuasa 6. Okay, so ini adalah cara yang agak macam budak-budak lah untuk buat soalan ni. Okay, tapi sebenarnya saya nak you buat macam ni tau. Okay, there's a trick. So, kita cuba tengok 3 darab 10 kuasa 6 tambah 6 kuasa 10 darab 10 kuasa 4 kan. Okay, cuba cari apakah faktor yang sama. Okay, apakah faktor yang sama? Mereka kedua-dua ada 10 kuasa berapa? 10 kuasa 4 kan? Okay, kenapa saya cakap macam tu? 10 kuasa 6 ini sebenarnya dia sama dengan 10 kuasa 4 darab 10 kuasa 2. Okay, 10 kuasa 4 darab 10 kuasa 2. So, G ni saya boleh tulis dengan cara macam ini. Tambah 6 darab 10 kuasa 4 kan. Sama dengan 3 darab 10 kuasa 4 darab 10 kuasa 2 tambah 6 darab 10 kuasa 4. Okay, so I want you to pay attention for this. Nampak tak? Mereka dua ada persamaan, iaitu 10 kuasa 4. Okay, jadi saya boleh keluarkan 10 kuasa 4 bracket. So yang ni 3 darab 10 kuasa 2 tambah 6. Nampak tak? Okay, so dia sama dengan 10 kuasa 4 bracket. Yang ni dia sebenarnya berapa? Okay, 300 tambah 6. So kita dapat 306 darab 10 kuasa 4. Lepas tu tukar. 3.06 darab 10 kuasa 6. Okay, so cara saya adalah mencarikan faktor sepunya. Okay, faktor sepunya. Untuk H pun sama juga. Kita ada satu 10 negatif 2, satu lagi 10 negatif 3. Okay, so kita cuba ubahkan nombor yang besar. Okay, nombor 10, kuasa 10 yang besar. So 3.8 darab 10 negatif. Okay, 10 negatif 3 darab 10. Faham tak? Sebab 10 negatif 2 sama dengan 10 negatif 2 sama dengan 10 negatif 3 darab 10 kan? Sebab saya nak faktor yang sama. Saya nak faktor 10 negatif 3. Nampak tak? Okay. Lepas tu, tolak 6.2 darab 10 negatif 3. Okay. So, 10 negatif 3 saya keluarkan. 10 negatif 3. So, yang ni 3.8 darab 10 kuasa 1 tolak 6.2. Nampak tak? So, saya dapat 10 negatif 3, 38 tolak 6.2. Maksud jawapan 31.8 darab 10 negatif 3. Okay, sama dengan 3.18 darab 10 negatif 2. Nampak tak? Okay, ini baru nombor yang kecil tau. Sebab kalau saya bagi nombor yang besar, contohlah, okay, saya tulis kat atas. Katakan saya bagi soalan, okay, soalan I. Okay, 8.7 darab 10 kuasa 25.
Okay, 25. Tolak 6.8 darab 10 kuasa 23. So, how are you going to do this? Kalau you nak tulis nombor-nombor tu, nak tulis berapa kali kosong? You faham tak? So, that's why I'm teaching you this method. Actually, is easier untuk selesaikan apa sahaja soalan dengan kita bandingkan faktor sepenuhnya. Okay, ini satu kemahiran. Okay, satu kemahiran yang saya ajar lah. Sebab saya tahu mungkin exam dia tak keluar macam ni. Tapi ini satu kemahiran. Bila you sampai ke universiti, you perlu pandai tengok apakah faktor yang sepenuhnya. Okay. Alright. Then we continue to the next one. Okay, so lepas tu kita ada perubahan unit. Okay, perubahan unit. So kita ada dua jenis. Kalau kita nak buangkan unit, buangkan imbuhan. Okay, kalau kita nak buangkan imbuhan, kita darab. Okay, contoh yang ini kan, kita darab kan, sama dengan 1.25 darab 10 negatif 3 meter. Okay. So 3.88 nano saat, buang sahaja nano, kita dapat 3.88 darab 10 negatif 9 saat. Okay, so don't forget unit. You must write the unit. Okay, cuma untuk soalan D, okay, ada yang dia buat buangkan kilo 0.00057 darab 10 kuasa 3 Kelvin. Lepas tu dia stop. Okay, you cannot. Sebab you kena tulis dalam bentuk piawai. Okay, so dia sama dengan sebenarnya 1, 2, 3, 4. Okay, so yang 0.00057 ini dia adalah 5.7 darab 10 negatif 4. Okay, lepas tu darab 10 kuasa 3 Kelvin. So kita dapat apa jawapan? 5.7 darab 10 negatif 1 Kelvin ataupun 0.57 Kelvin. Okay, so sama ada you punya jawapan dalam perpuluhan ataupun you dalam bentuk piawai. Jangan ada yang campur. Okay, yang jawapan ini dia tak lengkap lagi. Nampak tak? Sebab darab 10 kuasa 3, so sama dengan berapa? You kena selesaikan. Okay, so ini daripada imbuhan kepada tak ada imbuhan. Okay. Lepas tu yang tak ada imbuhan kepada ada imbuhan, kita kena bahagi ya. Kena bahagi. Okay, so contoh kalau yang ini 0.5 bahagi 10 negatif 6 sama dengan 0.5 darab 10 kuasa 6 sama dengan 5 darab 10 kuasa 5 microampere. Okay, jangan lupa tuliskan unit. Okay, next kita nak pergi kepada satu level lagi. Sebelum tu ada soalan tak? Any question you would like to ask? Question C ya. Okay, soalan C. Sama juga nombor yang depan tu salin sahaja. Okay, 6.22 darab 10 negatif 6. Kemudian daripada tak ada imbuhan, saya miskin, saya tak ada. Orang kena bagi kepada saya. So bagi kilo, bagi saya pakai pen lain. Bagi 10 negatif 10 kuasa 3. Kilo itu 10 kuasa 3. Okay. So sama dengan 6.22 darab 10 negatif 6. Kalau bagi positif, terbalikkan jadi darab negatif. Okay. Bagi positif sama dengan darab negatif. So sama dengan 6.22 darab 10 negatif 9 kilo ampere. Okay, kilo ampere. Okay ya. Alright. Okay, kalau tak ada soalan, kita sekarang nak pergi kepada satu level lagi. So contohnya kalau 1 km berapa cm? Okay, 1 km berapa cm? So biasanya kalau dulu cikgu mesti ajar
Okey, 1 km tukar kepada meter dulu. Okey, 1 km tukar kepada meter. So, you darab 1000. Lepas tu, meter kepada cm, you darab lagi 100. Itu dulu cikgu yang ajar. Okey, so, dia sebenarnya senang sahaja. Kita cuba gabungkan apa yang kita dah belajar daripada minggu lepas. So, pertama sekali, kita buangkan imbuhan. Okey, kita buangkan imbuhan ini. So, K kilo kita buangkan jadi darab. Okey, kita darab 10/3. Kemudian kita tambah imbuhan yang baru. Okey, kita bahagi. Okey, so nilai yang sama daripada jawapan sini, kita bawa salin sahaja. Sekarang kita bahagi. Bahagi cm kan. C itu adalah 10-2. Okey, so dia sama dengan 100,000 cm. So, you ingat sahaja. Okey, darab lepas tu bahagi. Okey, darab lepas tu bahagi. Okey, so ada example 1000 nanometer sama dengan berapa kilometer? Okey, so senang saja. Kita darab dulu. Okey, 1000 nanometer sama dengan buangkan nano darab 10-9. Okey, so berapa dia sebenarnya? Kalau kita tekan kalkulator, akan jadi 1 darab 10-6 meter. Okey, kemudian meter nak tukar kepada kilometer. Okey, so 1 darab 10-6 meter sama dengan nombor depan salin saja. Sekarang kita nak bahagi 10/3. Okey, 1 darab 10-6 bagi positif. So, jadi 10 darab negatif. Okey, darab negatif. So, dapat jawapan 1 darab 10-9 kilometer. Nampak tak? Okey, so darab dulu, lepas tu bahagi. Okey, darab bahagi. So, this is the working. Okey, buangkan imbuhan. So, kita darab 10-9. Kemudian, kita tambah imbuhan baru, kita kena bahagi. Bahagi, lepas tu kita dapat 10-9 kilometer. Okay, so kalau nak cepat, okay, kalau you dah advanced, you dah very pro, you don't have to do so long, okay? So you just have to do like this. Okay, dia sama dengan, you tahu ini buangkan dulu, darab 10-9. Kemudian, kita nak imbuhan baru, bahagi 10/2. Okay, you write the working in one sentence. Tuliskan kerja kira dalam satu ayat. Lepas tu habis. Okay, so you tekan calculator, dapat 1 darab 10-9 kilometer. Finish. Okay, finish like that. So tak payahlah you tulis dia sama dengan berapa meter, lepas tu meter lagi tukar, tak payah. So 2 sentences you finish the whole question. Okay. Okay, so sama juga cuba 4 soalan daripada sini. Okay, tolong ubah dia punya soalan ada salah. Okay, change the unit with prefix into unit with prefix. Okay, maksudnya dengan satu imbuhan kepada imbuhan yang lain. Okay, so saya bagi satu contoh. Saya buat satu contoh A. 4.33 milisaat. Nak tukar kepada berapa nanosaat. So 4.33 saya buangkan mili. Saya darab 10-3. Okay, saya darab 10-3. Lepas tu nak imbuhan baru, nano kan. Okay, bahagi 10-9. So jawapan sama dengan 4.33 darab 10 kuasa. Okay, kalau you tak sure boleh tulis lagi lah.
10-3. Yang ini darab 10 kuasa 9 nanosaat. So, sama dengan 4.33 darab 10 kuasa 6 nanosaat. Okay. So, inilah jawapan. So, straight away, just remember darab, lepas tu bahagi. Okay, darab lepas tu bahagi. So, you can try other questions lah. Okay, you can try other questions. Okay, alright. We try one more question lah. Saya nak you tulis sekarang lah. Okay, cuba sekarang kita bincang sama-sama. Okay, saya nak you cuba soalan B. Okay, soalan B ya. Okay, so we got student dapat 1.23 10 kuasa 8 ni. Yang lain ada dapat jawapan yang lain tak? Okay, 10 kuasa 10. So you can see there are two different answers. Ada lagi tak? Okay, saya rasa tak ada lah. Okay, so which one is correct? Let's check So 1.23 kita buangkan giga. Okay, so darab 10 kuasa. Kuasa berapa? 9. Okay, kemudian bahagi. Okay, desi ini adalah 10 kuasa berapa? Good. Okay, 10 kuasa negatif 1. So, sama dengan 1.23 darab 10 kuasa 9. Okay, yang ini adalah bahagi kan? Bahagi negatif. So, kita nak tukar kepada darab. So, darab 10 kuasa 1. Okay, darab positif. So, at the end, we will get answer 1.23 times 10 to the power of 10. Okay, bukan 8 lah. So, yang dapat 8 tu, dia punya masalah adalah dia salah sini. Okay, salah sini. Sebab dia ingat dia adalah tolak. Dia adalah bahagi. Okay, so normally students will make this kind of mistake. Working dah betul, cuma mereka kira salah. Okay, so you just use your calculator. Okay, you can use your calculator for this. Okay, untuk typekan dia punya nombor semua ni, you type saja. Okay, tak ada masalah. Okay, so yang lain boleh cubalah C, D, E, F. So di sini cuba 4 soalan lah. Okay, 4 soalan. Okay, kalau you nak buat A, B pun boleh, saya benarkan lah. Okay, tapi kalau you nak lebih challenging, you boleh buat C, D, E, F lah. Okay, ini kerja rumah. Okay, next. Kita pergi advance lagi. So, kalau 1 meter kuasa 2, dia sama dengan berapa cm kuasa 2? Okay, 100 ke 10,000? So, selalunya pelajar, mereka salah jawab. Mereka akan jawab 100 cm square. Okay, so actually very easy ya. Sebenarnya kalau kita tengok meja, dia punya luas adalah panjang darab lebar. Okay, length times length ataupun length times width. Okay, so untuk 1 meter kuasa 2, that means kita ada 1 meter darab 1 meter. So kalau 1 meter tukar kepada cm, berapa? Kita tahulah dia adalah 100 cm kan. So 100 cm darab 100 cm kita dapat 10,000 cm kuasa 2. Okay, so sebenarnya kalau kuasa 2, that means kita perlu 2 kali. Okay, perlu darabkan jawapan kita 2 kali. Sebab apa? Sebab kalau 1 meter berapa cm? Ini adalah 100 cm kan. Tapi kalau kuasa 2, dia akan sebenarnya jadi 2 kali. Dia akan kuasa 2 kan. Okay, so kalau saya tanya 1 meter kuasa 3, berapa cm kuasa 3? So that means dia sebenarnya adalah kuasa 3 kuasa 3 kali. Kuasa 2 3 kali. Okay, kuasa 2 3 kali. That means 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Okay, ia sama dengan 1 juta. Okay, 1 juta. That means kita dapat 100 cm darab 100 cm darab 100 cm. So, kita dapat 1 juta lah, 1 million. Okay, 1 million
sentimeter kubik. Okay, so ini dia punya konsep dia. Okay, but macam mana kita nak solvekan soalan? Okay, so contohnya kalau satu tangki dia mempunyai isi padu 1 meter kubik. Okay, sama dengan berapa desimeter kubik? Okay, desimeter kubik. Okay, so sebenarnya dia punya trik senang sahaja. Kita jangan tengok kepada kuasa dulu. Okay, yang kuasa ini jangan tengok dulu. Saya cuma nak tanya sahaja. 1 meter tukar kepada desimeter, macam mana nak tukar? 1 darab ke bahagi? Darab berapa? Betul tak? 1 darab 10 negatif 1. Okay, bahagi ya, bukan darab. Remember, kalau you tengok depan tak ada imbuhan, kita nak ada imbuhan mesti ada orang bahagi. Okay, mesti ada orang bahagi. Desi itu adalah 10 negatif 1. Okay, 10 negatif 1. Okay, so kemudian apa yang kita buat adalah step yang terakhir, bracketkan ini. Okay, bracketkan ini. Okay, so last step adalah you bracketkan 10 negatif 1 ini, you letak kuasa 3. Okay, letak kuasa 3. So dia sama dengan 1 bahagi 10 negatif 3. Okay, sama dengan 1 darab 10 kuasa 3 dm3. Okay, ini adalah jawapan. Okay, believe it or not, this is the simplest way to do. Walaupun dia ada kuasa 3. Okay, sebab apa? Kalau you tengok 1 meter kuasa 2 sama dengan berapa cm kuasa 2. Okay, sama juga. You jangan tengok kepada kuasa dulu. Okay, so what you're gonna do is meter kepada cm macam mana? So 1 bahagi 10 negatif 2. Yes, okay, good. Okay, kemudian bracket. Sini nombor 2, kita letak nombor 2 kat sini. Okay, sama dengan 1 bahagi 10 negatif 4 sama dengan 1 darab 10 kuasa 4. Okay, iaitu 10,000 lah. 10,000. Nampak tak? Okay, so sebenarnya senang sahaja. Cuma kita tambah satu step, iaitu kita letak bracket untuk kuasa. Untuk kuasa. Okay, so tak kisahlah kalau dia kuasa 3, kalau sini kuasa 3 kan, you sini letak kuasa 3. Kalau kuasa 2, you letak kuasa 2. Itu sahaja. Very easy. Okay. Okay, so contoh yang lain, untuk yang ini 72 km per jam. Okay, saya percayalah you duduk dalam kereta ke atau motor, kita ada satu yang meter tu, kita akan tunjukkan berapa laju. Okay, berapa laju untuk kenderaan. So 70 km per jam, nak tukar kepada meter per saat. Macam mana? Okay, so sebenarnya senang sahaja. Kalau kita nak tengok per ini, per maksudnya apa? Pecahan. Kita tulis dalam bentuk pecahan 72 km per 1 jam. Ini bermaksud 1 jam dia akan berjalan atau bergerak 72 km kan. Okay, sekarang you kena ingat bila kita buat soalan macam ini, ingat jangan kepo. Okay, jangan menjadi kepo. Sebab apa? Yang atas punya selesai atas. Yang urusan bawah selesai bawah. Jangan campur. Okay, sama jugalah dalam kehidupan. Kalau urusan jiran, mereka ada apa-apa, kita jangan kepo pergi kacau. Jangan pergi sibuk-sibuk pergi tanya. Okay, biar mereka urus sendiri. Okay, setiap family ada masalah sendiri. So, kena settlekan sendiri. Okay, so kita nak tukar kepada meter per saat. Okay, meter per saat. Okay, so jangan tengok yang bawah, tengok yang atas dulu.
70 kilometer saya nak tukar kepada meter. Macam mana saya nak tukar? Nombor yang depan saya salin sahaja. 72. Okey, kilometer tukar kepada meter saya kena darab ke bagi. Yes, okey. Darab berapa? Yes, 10/3. Thank you. Okey, so atas saya dah settle lah. Atas punya cerita saya dah settle. Saya tak nak campur dengan bawah. Okey, sekarang atas dah okey. Bawah, 1 jam berapa saat? Okay, very good. 3,600 saat. Macam mana you dapat ni? Yes, 60 darab 60. Very good. Okay, finally. Okay, every year, setiap tahun, saya mesti dapat dengar. Ada pelajar bagi tahu saya. 1 jam 60 saat. Kalau 1 jam 60 saat, cepatnya you balik rumah. Datang sekolah, 5-6 minit dah habis. Okay, so 1 jam 60 darab 60. Okay. So the last step is you click your calculator. Okay, you tekan calculator, you tekan bila you tekan tu 72 darab 10 kuasa 3. Okay, you tekan sekarang 72 darab 10 kuasa itu yang inilah. Okay, kemudian bahagi 60 darab 60. Betul tak? Cara tekan macam ini. Bila you tekan, you akan dapat jawapan 72000. So, apa masalah dia? Apa salah dia? Salah dia, yes, kena ada kurungan. Okay, this is one family. Nampak tak? So, you kena buat kurungan. Okay, kena buat kurungan. So, 60 darab 60 ini kena ada kurungan. Okay, so you akan dapat jawapan 20 meter per saat. Betul tak? Okay, 20 meter per saat. Okay. So, that means sebenarnya 70 km per jam dia sama dengan 20 meter per saat. Ataupun 1 saat bergerak 20 meter. Okay, 1 saat bergerak 20 meter. Okay. So, this is one of the example for speed. Sebab nanti bab 2 dan bab seterusnya kita akan guna untuk pertukaran unit. Okay, so that's why sekarang saya ambil 2-3 kelas ini, saya nak build up you punya basic dulu. Okay. Alright. Okay ya. Okay, so satu lagi contoh adalah kalau sini tak ada. Okay, kalau sekarang saya tanya 30 meter per saat, dia sama dengan berapa kilometer per jam? Okay. So sama juga, you tulis dalam bentuk pecahan. Okay, 30 meter per 1 saat. Okay, sama dengan berapa kilometer per jam. Atas, settle atas. Bawah, settle bawah. So, 30 meter tukar kepada kilometer macam mana? Okay, good. Bagi 10/3. Very good. Okay. Okay, yang bawah, 1 saat berapa jam? Okay, tak dapat jawapan. 1 jam berapa saat? Okay, good. Very good. Okay, 1 jam 3,600 saat kan? So, 1 saat terbalikkan. Okay, 1 bagi 60 darab 60. Ataupun 1 bahagi 3,600. Okay. Then the last job, click your calculator. So, dalam calculator anda, 30 bahagi 10 kuasa 3. Kemudian, bahagi, okay, jangan lupa bracket, 1 per
3.600. Akan dapat jawapan apa? 108 km per jam kan. Okay, very good. Yeah, okay. So actually sebenarnya kalau saya lah, saya tak payah kira, saya dah tahu 10 meter per saat ni dia sama dengan 36 km per jam. Daripada sini saya tahulah kalau 30, so saya darab 3 saja. Kalau you dah very sensitif dengan matematik, dengan nombor, you boleh tahulah. Macam kalau saya dah tahu 50 meter per saat, saya tahu terus darab 5. 180 km per jam. Okay. So, ini adalah satu contoh pertukaran unit untuk hal laju. Okay. Okay, the last one is this. Okay, yang ini yang agak complicated sikit. Yang ini, you tahu tak apa yang nilai ini bermasuk? 150 kg per meter kubik. Apa yang kita ukur? Okay, very good, ketumpatan. Okay, ketumpatan. Ini ketiga kan? Okay, ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Okay, so we know jisim. Ini unit untuk jisim. Okay. Yang ini unit untuk isi padu. Okay, so ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. So kita nak 150 kg per meter kubik tukar kepada gram per cm kubik. Okay, so sama juga kita tulis dalam bentuk pecahan dulu. 150 kg per 1 meter kubik sama dengan berapa gram per cm kubik. Okay, sama juga yang atas settle ke atas, yang bawah settle ke bawah. So 150 kg tukar kepada gram, saya kena darab ke bahagi. Yes, okay, saya buangkan 10/3. Very good. Kemudian 1 meter kubik berapa cm kubik? Ingat tak macam mana kita nak tukar? Okay, so step dia, you jangan tengok nombor 3 ini dulu. You tengok dulu meter dengan cm. Macam mana nak ubah kepada cm? So yang ini tak ada imbuhan, yang ini ada imbuhan. 1/10 negatif 2. Kalau you nak lagi cepat, you boleh tulis 1 darab 10/2 lah. Okay. Cuma saya tak nak you confuse. Okay. Nak selamat, you tulis bahagi dulu. Kemudian, tambahkan kurungan kuasa 3 kat sini. Nampak tak? Yang 3 ini saya salin sahaja. Okay. So, sama dengan atas tu, you boleh tekan kalkulator lah. Okay. 1.5 darab 10/5 gram bahagi 1 bahagi 10 negatif 6 cm kubik. Okay. Sama dengan 1.5 darab 10/5 gram per 1 darab, ini bahagi negatif kan. So, terbalikkan darab positif. Okay. Tekan kalkulator. 1.5 darab 10/5 bahagi, don't forget the bracket. Okay, jangan lupa bracket. 1 darab 10/6. Okay, you akan dapat jawapan 0.15 gram per cm kubik. Okay. Biasanya kalau nombor yang kecil, kita tak payah sentiasa tulis dalam bentuk piawai. Okay. Contoh yang ini 1.5 darab 10 negatif 1. Okay. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau biasa nombor yang kecil, kita tak akan tulis dalam bentuk piawai. Bentuk piawai hanya digunakan apabila nombor dia sangat besar. Okay, seperti inilah. Nampak tak? Kita tak nak tulis banyak kosong. Okay, so ini daripada kg per meter kubik kepada gram per cm kubik. Boleh ya? Okay, dan satu lagi last example.
Kalau kita cuba terbalikkan. Okay. Okay, so katakan 1000 gram per cm kubik nak tukar kepada kg meter kubik. Okay. Tadi kg per meter kubik kepada gram per cm kubik. Sekarang kita terbalikkan. Okay, so 1000 gram per 1 cm kubik sama dengan berapa kg meter kubik. Okay, so yang atas 1000 gram berapa kg. Kalau kita tak ada imbuhan, kita nak ada imbuhan, kita kena bahagi. Bahagi kilo ini adalah 10 kuasa 3. Okay. Lepas tu 1 cm kubik. 1 cm kubik adalah berapa meter kubik. Sama juga, jangan tengok kepada nombor 3 dulu. Okay. cm kepada m, kita nak buangkan C. So, 1 darab 10 negatif 2. Kemudian, bracket kuasa 3. Okay. So, sama dengan yang atas dia adalah 1 kg. Yang bawah adalah 1 darab 10 negatif 6 meter kubik. Tekan kalkulator 1 bahagi kurungan 1 darab 10 kuasa negatif 6. So, dapat jawapan 1 darab 10 kuasa 6 kg per m kubik. Okay. Okay, sometimes we will write like this. Kg per m kubik sama dengan kg m kuasa negatif 3. Okay, so these two are the same. Per ini saya tukar dengan kuasa negatif. Okay. Any question? Boleh tak? Okay ya, boleh ha. Okay, so pergi cuba latihan. Okay, pergi cuba latihan yang saya bagi. So, yang tadi saya bagi you latihan, yang ini soalan A, B, C, D, E, F. Buat sahaja 4 soalan. And then, soalan belakang sini pun sama. Buat saja mana-mana 4 soalan. Okay, 4 soalan. Kalau boleh saya nak you buat semualah. Okay, sebab semua dia beza tau. Every question is different. Okay. Alright. Okay. So saya tak pasti ada siapa yang ada tengok saya punya YouTube lah. Okay, so yang ini sebenarnya saya pernah explain lah. Okay, cuma so you tengok apa beza imbuhan dengan unit. So K ini kilo adalah imbuhan. Kilo, giga, mega, tera semua ini imbuhan. Yang belakang ini adalah unit. Okay, meter, saat, ampere, Kelvin semua ini adalah unit. Yang ini saya assume you sudah hafal. You sudah hafal. Kalau tak hafal lagi, boleh cuba rujuk lagi. Okay. Yang ini yang lebih lengkap lah. Okay, the Green Monkey King hates drinking daily chocolate milk mixed natural perfume. Okay, ini yang saya buat lah. Okay. Okay, the Green Monkey King hates drinking daily chocolate milk mixed natural perfume. Okay. Okay, so kalau you tak ingat sebenarnya biasanya kalau tera, giga, mega semua ini dekat calculator ada tau. Okay, you cuba tengok kalau ini you punya calculator atas nombor 9. Okay, nampak tak? Ada T. Atas nombor 8 ada G. Atas nombor 7 ada M. So tera, giga, mega, kilo. Yang ini mili, mikro, nano, pico, femto. Okay. So kalau you tekan shift 9, dia adalah T. Shift 8, giga. Shift 7, mega. Okay, dan sebagainya lah.
Contohnya saya nak tekan 1 terameter. So saya tekan 1, shift 9. So saya akan dapat 1 darab 10 kuasa 12. Okay, kalau you malas nak ingat, at least yang ini boleh bantu anda. Okay. So, itu sajalah. Jadi untuk homework tadi saya dah suruh dan you boleh pergi kepada Google Classroom. Okay.